Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya baru tamat mengikuti pendengaran ataupun tender hearing daripada Kementerian SKMM pula, KKMM, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, yang bertempat di bangunan IBC Angkasa Puri, berkenaan dengan pembekalan alat-alat yang berkaitan dengan streaming radio, konti radio ke HQ mereka di Angkasa Puri daripada setiap negeri ataupun daerah. Boleh tahan jugalah requirements dia. Jadi untuk anda yang katakan menceburkan diri dalam bidang pembekalan ataupun pengurusan OTT, over the top streaming ni, jadi saya bolehlah bercerita sedikit tentang pengalaman-pengalaman yang saya pernah tempuhi. Jadi tadi adalah tender, bukannya sebut harga. Kalau tender ni nilainya above 500k lah. Dan walaupun syarikat saya layak, tapi sebenarnya tak layak lah disebabkan kekuatan kewangan. Jadi satu syarat ketika datang tender hearing ni, kita tengok dekat perolehan. Jadi semua tu dah lepas kat situ dan dijemputlah untuk hadir ke sidang pendengaran tender ni lah. Dipanggil tender hearing lah. Jadi tender hearing ni fungsinya dia orang akan menceritakan kriteria dan kita sebagai penender bertanyalah soalan kan. Sepatutnya macam tu lah. Tapi pematuhan pun penting juga. Contohnya pematuhan kewangan. Audit, syarikat anda kena diaudit setiap tahun. Jadi biasanya benda ni berlaku kalau anda syarikat Standard Berhad. Jadi diaudit lah anda punya penyerta kewangan tu. Dan yang kat situ perkara paling penting sebenarnya dalam nak masuk tender ni, kewangan kena kukuh. Mereka melihat kepada baki akaun kita. Tak kala baki akaun bawah 100,000 nak bid projek 1 juta kan. Jadi kat situ kekuatan kewangan penting. Lepas tu tadi masa tender hearing, kita kena print siap-siap sijil MOF dan tajuk-tajuk yang berkaitan tu kita dah lepas lah tajuk MOF tu kan. Tadi dia memerlukan 2 tajuk je. Memanglah company saya lepas, tapi saya tak lepas dekat kekuatan kewangan lah. Tapi saya tetap datang juga untuk saja mendengar taklimat, update apa benda teknologi yang diperlukan oleh pihak RTM ni. Jadi kita pun walaupun kita tak bid pun, kita pun tahulah bagaimana, apalah keperluan mereka, kan. Jadi teknologi OTT ni sentiasa berkembang. Jadi mengapa tender ni dikeluarkan ialah konti radio setiap negeri tu, mereka nak salurkan audio dan juga video ke streaming server mereka di HQ lah. Dan daripada streaming server di HQ yang barulah akan push balik ke media sosial ke laman web utama mereka ke. Jadi tadi tender yang saya hadir ni lebih kepada pembekalan hardware lah, dan juga pembekalan perisian. Jadi nak melayan teknologi OTT ni, anda kena biasa melayan teknologi streaming lah. Tahu apa itu live encoder, brand-brand yang sering digunakan oleh sistem broadcast, dan proses untuk menghantar audio dan video streaming untuk kegunaan internet streaming. Jadi contohnya untuk software tadi tak banyak sangat dia orang punya requirement, lebih kepada CG untuk menghasilkan live streaming. Jadi sekarang mereka gunakan perisian OBS dan mereka
nak upgrade lah kepada perisian lain yang lebih apa juga memenuhi kehendak mereka, dan saya rasa mereka nak guna vMix lah, ataupun CG khas yang untuk live streaming. Daripada saya, kat situ kalau anda ada pengetahuan dalam vMix dah bagus lah, dah boleh submit lah kan. Okey, selepas itu hardware. Hardware dia, hardware dia memang di luar kemampuan saya lah kan. Kemampuan syarikat saya nak supply lah. Banyak lah tadi yang saya sempat capture. Live encoder live audio encoder. Nak kena ambil signal audio dan dihantar ke streaming server berasingan, dia tak embed dengan video. Lepas tu nak portable video encoder, macam live view lah. Saya memberi perumpamaan macam live view. Sebab kalau kita sebut live encoder, pada saya live encoder bawa laptop, bawa HDMI capture card, dah pada saya dah memenuhi syarat live encoder. Tapi pada level broadcast ni taklah macam tu. Diorang akan cocok the final output tu dalam bentuk SDI ke HDMI ke, dan live encoder akan hantarlah ke HQ dalam bentuk RTMP. Macam tu lah. Jadi nak saya bercerita ni agak teknikal lah. Biasanya orang yang akan memahami ni ialah orang yang dah biasa lah dalam bidang OTT ni, OTT broadcast ni. So dalam broadcast kan sekarang dalam fasa peralihan daripada media tradisional kepada over the top lah, menggunakan platform internet. Jadi penghantaran streaming server streaming server ke private website pun dia, nak push ke media sosial pun dia. Jadi pencabaran ni banyak. Sebab RTM ni banyak dia punya on-site, off-site ni radio konti saya kira tadi dekat 36 site tadi. Detail ni nanti dia akan email dekat email saya. Tadi saya cuma mampu capture lah apa yang dia cakap masa taklimat tadi. Taklimat tu sangat terang dan jelas. Kalau saya sebagai orang wakil OTT, saya faham lah apa benda yang dia nak. Jadi sebenarnya cabaran untuk menang tender ni senang je pada saya lah. Kita tahu apa yang mereka nak. Syarikat kita mempunyai kekuatan kewangan yang kukuh dan mempunyai repo yang bagus. 3 elemen tu saja pada saya. Sebab mereka meminta pengalaman, ada minta upload dekat perolehan pengalaman syarikat sebelum ini. Dia untuk yang tidak pernah berpengalaman tu agak tough sikit lah. Dia mestilah nak syarikat yang berpengalaman dan tak buat dan dia juga mempunyai repo yang bagus lah, reputation yang bagus. Maksudnya dalam previous project pernah menang dan deliver dengan bagus lah. Macam tu lah. Setiap company ada markah dia masing-masing kan. Jadi kalau katakan saya, syarikat saya mempunyai kekuatan kewangan, dia pun susah juga. Sebab mereka melihat statement bank 3 bulan terlepas. Takkanlah tiba-tiba dan submit boleh banyak duit pula kan. Jadi mereka melihat statement bank 3 bulan, dan di situ kita tahu, dia orang tahu kita punya kekuatan kewangan, dan dia orang punya own budget. Contohnya katakan bajet projek ni 15 juta. Jadi kekuatan kewangan kita kena at least sama atau melebihi lah daripada 15 juta dalam bank kan. Jumlah transaksi lah ataupun bucket account ke. Saya tak sure. Mungkin itulah dia orang punya cara pengiraan lah. Kedua, technical nak kena submit tu rasanya kena orang dalam bidang ni, dia akan tahulah apa benda nak submit kan. So mereka meminta tolong submit harga pasaran, bukannya harga special vendor kepada anda. Katakan harga pasaran kamera ni sekian 5,000,
submit harga tu. Jangan pula harga vendor kepada saya 3,000, anda submit 3,000. So pihak RTM tak nak macam perkara macam tu berulang lah. Submit murah tapi tak dapat deliver seperti yang mereka kehendaki. Jadi pada saya sebab agak general permintaan dia orang, jadi kita boleh google apa yang mereka nak sebenarnya, dan banyak dia punya competitors. Jadi kalau saya cari yang cari supplier yang ada local support, senang. Apa-apa hal senang, support tu penting. Dan apa tu yang dia ada dalam modul latihan, jadi pengetahuan untuk operate semua setiap barang tu pun penting juga. Contohnya macam mana nak kendalikan vMix. Macam saya sendiri live stream menggunakan vMix pun pening kepala juga nak memahamkan dia punya flow je lah. Jadi katakan nak mengajar, kenalah seseorang yang berpengalaman dalam vMix. Lepas tu ada requirement audio asing, video asing dia tak embed. Itu pun rasanya kalau orang-orang broadcast dia faham lah apa maksud itu kan. Dia maksudnya tak embed siap-siap dia nak benda tu asing. Nanti kemudian dekat HQ ke ataupun di satu peringkat baru nak sync balik lah gunakan timecode. So teknologi tu pun perlu juga apa ni diketahui macam mana nak settlekan masalah tersebut. Cabaran dia besar sebenarnya OTT ni. Ada bandwidth ni tak sentuh pun untuk penyediaan streaming server, sebab yang tu mereka dah ada. Ini adalah supply hardware untuk upgrade setiap konti RTM dalam Malaysia ni supaya membolehkan mereka streaming ke internet. Itu je. Dia memang dahsyat lah dia punya requirement lah. Pada saya dahsyat sebab saya tahu skop dia. Dia bukan kerja senang lah, bukan one man show punya kerja lah. Macam pengalaman saya dulu, saya lebih suka membina content management system untuk OTT. Mereka cipta architecture untuk CDN. Ke situ kekuatan saya. Yang sebelum ni saya pernah menang tender RTM bersama partner saya. Jadi saya tahulah dia punya selok belok. Jadi tender tadi ni saya pun dapat agak lah macam mana keperluan mereka, yang mereka nak. Jadi itu sajalah tip-tip saya untuk anda bid tender berkaitan dengan streaming ni. Biasanya yang keluarkan tender streaming ni cuma Kementerian KKMM je saja. Tapi model sama tu boleh pakai untuk anda bid tender streaming di negara lain ke ataupun di milik syarikat swasta ke. Sebab standard lebih kurang sama je. Dan pasaran ni pun bukannya murah, beratus ribu, juta jugalah. Tapi bukannya senang nak dapat. Itu je lah. At least orang yang knowledgeable lah yang pada saya dapat peluang untuk merebut peluang macam ni lah. Saya agak ngantuk sebenarnya, jadi itulah saya bercerita. Tak tahu apa benda saya borak ni. Jadi itu saja tip saya. Saya akan tamatkan vlog saya di sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.